Okay, so untuk faham skandal jurnal pemangsa, kita kena tengok paper tu dulu. Skandal ni jadi bila ada dua orang researcher yang kaji berapa ramai orang dalam satu negara yang terbitkan makalah dalam jurnal pemangsa. Jurnal pemangsa ni tak ada definisi yang tetap, cumanya ada beberapa benda yang obvious kalau kita cakap pasal jurnal pemangsa ni lah. So untuk jawab soalan apa benda jurnal pemangsa ni, kena tengok jurnal tu apa, lepas tu kenapa ada jurnal pemangsa. So nombor satu, jurnal ni tujuan utama dia ialah scientific communication between orang dalam satu subspeciality ataupun speciality, tak kisahlah. Kebanyakannya akan baca jurnal ni, sama juga macam Optics, Express and so on. Jadi untuk tiap-tiap satu sub bidang ni, dia punya rate of kita keluarkan paper tu beza-beza. Contohnya ada seorang kawan saya yang between submission of dia punya jurnal dengan acceptance first review. So bila kita submit jurnal satu paper, dia akan pergi ke editor, editor akan hantar ke reviewer, reviewer ke review. So balasan pertama tu, orang yang ke 50% tu adalah 18 bulan. Tapi untuk macam saya punya first paper, ambil masa 1 bulan between submission dengan publication. So dia beza-beza. So bila ada banyak perbezaan, dia punyalah besar macam tu, kita susah nak assess quality seorang scholar ni. So ada banyak cara untuk assess quality seorang scholar ni. Yang paling senang sekali ialah kita kira je berapa banyak paper yang dia ada. So bila jadi macam tu, contohnya dia nak game system ke, ataupun dia nak bagi dia punya CV dia nampak cantik, ataupun mungkin admin yang nak senang cerita lah, dia letak certain requirement untuk number of papers, ataupun sebagai contohnya output kan, contohnya output of seorang PhD kena ada X number of papers and so on. Bila macam tu kita assess quality seorang sarjana, muncul jurnal-jurnal pemangsa ni untuk ambil kesempatan atas orang-orang yang nak ke depan lah. So jurnal-jurnal pemangsa ni wujud sebab wujud sistem macam tu, dan ekosistem ni wujud dekat satu dunia, dia bukan sahaja wujud di Malaysia. Sebab itulah ada, kalau kita tengok ada Kazakhstan, ada Indonesia, ada Iraq juga kan. Jurnal pemangsa ni dia kena, macam mana kata, dia just nak buat duit je essentially. Dan kita tahu dia tak adalah specific definition, tapi kita tahu yang dia ni jurnal yang tak berapa bagus bila kita tengok proses yang dia lalui. Contoh bila macam kita ada review proses tu, review proses dia tak ketat, lepas tu dia cepat. Macam yang tadi saya kata, first paper saya between submission dengan publication tu sebulan kan. Tapi jurnal pemangsa ni kadang-kadang hari ni kita submit, esok lusa boleh dapat dia punya review, walaupun paper tu macam berjela panjang kan. Okay, so dia ada dua level. Nombor satu, dia ada level yang pada supervisor yang akan check. Kalau supervisor yang betul-betul yang okey kan, dia akan kata jangan hantar jurnal ni tak okey. So tu check yang first lah. Check yang second tu ialah universiti memang biasanya ada list, tapi list ni dia akan selalu catch up. Mesti je ada jurnal baru yang akan keluar kan, yang akan keluar untuk take advantage of the situation. So the problem is yang macam dalam akademia, dia punya it's so diverse dan dia tak ada satu standard metrik tau. Dan bila tak ada satu standard metrik ni, dia akan cuba guna metrik-metrik yang lain lah untuk quantify sama ada orang ni okey ke orang ni tak okey. So bila keluar benda ni, nombor satu, dia tengok data tahun 2018, dah lama lah. Dan benda ni sebenarnya dalam akademia Malaysia kita dah tahu benda ni jadi dan dah aware dah pun. In fact I think yang macam a few years ago memang dah ada list dah pun yang kata jurnal-jurnal ni jangan masukkan sebab tak diterima. Cumanya dia jadi isu sebab dia link benda lah tu dengan KPI. Untuk mensyarah dia akan ada a set of KPI, dan KPI ni tak sama tau untuk setiap universiti. So contohnya kat UM, pensyarah kena publish at least 1 paper. Tapi bila dia jadi profesor, for instance, dia kena publish 5 paper setahun kan. Tapi kalau kita nak cepat naik kan, so kita mungkinlah nak publish 10-20 paper setahun kan. Benda tu yang menyebabkan dia jadi conversation among kita punya universiti. Macam mana kita nak hadapi benda lah ni kan. Nombor satu, kita kena faham yang scholarship ni, dia case yang literally orang yang dalam bidang je yang boleh tahu orang ni okey ke tak okey. Benda tu dah basically tak ada lah once kita put KPI, standard semua orang kan. Lepas tu kita naikkan pangkat. So and then put somehow that system, ada orang kata sebenarnya benda tu ada dalam sistem and so on so forth, dan dia ada banyak politik lah di sebalik tu. Tapi benda tu perlu somehow kita masukkan balik in a stronger form dalam KPI. At least kat Malaysia lah. Tempat-tempat lain kita tak boleh buat apa sangat lah. To conclude, benda lah ni dia masalah satu dunia. Dia bukan masalah Malaysia saja. Dekat China lagi teruk. Memang ada orang yang buat research tu untuk dapatkan paper je supaya dia boleh naik punya ranking. And I don't think it's gonna go away anytime soon. Cumanya masalah ni setakat ni dia terkongkong dalam akademia sahaja dan dia tak terkeluar lagi lah. Dan jurnal-jurnal pemangsa ni biasanya tak decide kat luar, so dia tak jadi masalah. Cumanya akademik sendiri kena boleh hadapi masalah ni supaya kita boleh make sure yang orang yang kita kata profesor tu memang profesor lah, bukannya profesor kangkung lah essentially.